Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan bincangkan topik 5. Tapi dalam subtopik 5.4 ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Cuma untuk video kali ini kita akan bincang pasal ubat-ubatan sahaja. Bahan kosmetik mungkin di video yang lain. Pertama sekali kita tengok apakah ubat. Ubat ialah bahan kimia yang digunakan untuk membantu merawat dan mencegah penyakit. Kita makan ubat memang kita nak sihat, jadi kita nak merawat apa penyakit kita. Itu adalah definisi ataupun maksud bagi ubat. Ubat dapat dikelaskan kepada dua, ubat tradisional dan juga ubat moden. Kita akan tengok apa dia ubat tradisional, contoh-contohnya, fungsi dia bagaimana. Ubat moden pun sama, apa dia ubat moden, apa dia punya jenis ubat moden tu dan juga fungsi kesan sampingan. Jom kita tengok ubat tradisional. Poin yang pertama, diperoleh daripada tumbuhan herba atau haiwan dan tidak diproses secara kimia. Bermaksud kita ambil tumbuhan herba lah, tumbuhan yang biasa kita boleh dapati atau haiwan dan tidak diproses secara kimia. Yang kedua, bahagian tertentu tumbuhan boleh dihancurkan dan disapu pada anggota badan yang sakit. Maksud dia contohlah, kalau tumbuhan kita mungkin ambil bahagian akar dia sahaja, bahagian daun dia sahaja, kita hancurkan, kita tumbuk, pakai lesung, and then disapulah pada anggota badan yang sakit ataupun ada luka, disapu di bahagian luaran sahaja. Poin yang ketiga, bahagian tertentu tumbuhan dan haiwan direbus untuk mendapatkan pati dan diminum. Kita boleh rebus, jadi kita minumlah air rebusan tu. Next kita akan tengok beberapa jenis tumbuhan yang biasa kita gunakan sebagai ubat tradisional. Yang pertama, lidah buaya ataupun kita panggil aloe vera. Setengah orang panggil aloe vera ataupun lidah buaya. Fungsi dia yang pertama, merawat penyakit kulit. Yang kedua, melegakan luka pada kulit yang melecur atau terbakar. Kebiasaan kita akan ambil, kalau tengok pada pokok aloe vera ni, pokok lidah buaya ni, dia ada gel dalam tu. Jadi kita ambil gel tu dan kita akan sapu saja pada kulit kita yang terbakar atau yang melecur. Tapi kita pun dah zaman moden sekarang ni, macam-macam dah ada di pasaran. Kalau tengok dalam gambar tu ada dalam bentuk dah di-pack semula. Jadi itu pun boleh diguna pakai untuk kita letak di bahagian kulit kita yang melecur dan sebagainya. Ini untuk lidah buaya. Itu yang pertama. Yang kedua, halia. Halia memang sangat senang kita jumpa dekat dapur rumah kita pun ada kan. Apa fungsi dia? Yang pertama, singkirkan angin dalam badan. Yang kedua, mencegah sesama. Dan yang ketiga, membantu memanaskan badan. Kebiasaan kita akan bancuh teh kan, air dan kita campurkan halia untuk kita legakan kesakitan kita lah. Selalunya memang akan buang angin. Yang ketiga, ginseng. Ginseng membina pertahanan badan terhadap jangkitan. Dia boleh melawan jangkitan, maksud antibodi kita. Dan yang kedua, merendahkan tekanan darah dan juga paras kolesterol. Kat sini ada gambar ginseng kini bentuk, lupa bagaimana ginseng ni. Yang last sekali kita ada asam jawa. Asam jawa, jus buahnya dapat melegakan batuk dan juga boleh mencerahkan kulit. Maksudnya siapa nak cantik, nak cerah kulit, bolehlah pakai asam jawa. Habis untuk tumbuhan yang biasa digunakan sebagai ubat tradisional. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita hanya fokus kepada 4 ini sahaja. Seterusnya kita akan pergi ke ubat moden.
Ubat moden yang pertama dihasilkan daripada tumbuhan, mikroorganisma dan bahan kimia sintetik. Tumbuhan, mikroorganisma, organisma yang sangat kecil, mikroorganisma. Bahan kimia sintetik ni bahan kimia lah, bukan daripada sumber semula jadi. Yang kedua, terdapat dalam bentuk pil, kapsul, serbuk dan larutan. Macam bentuk ada. Sebab dia dah dipatentkan macam tu, dah dipack macam tu, macam-macam bentuk lah, pil, kapsul, serbuk dan larutan. Yang ketiga, terdapat 5 jenis ubat moden, iaitu yang pertama analgesik, yang kedua anti-mikrob, yang ketiga ubat psikotik, yang keempat anti-alergi dan akhir sekali yang kelima, kortikosteroid. Jadi yang 5-5 ni yang kita akan bincangkan. So kena ingat sikit lah, analgesik, anti-mikrob, ubat psikotik, anti-alergi dan kortikosteroid. Kita pergi satu-satu. Yang pertama analgesik. Contoh ubat dalam jenis analgesik. Yang pertama aspirin, yang kedua paracetamol dan yang ketiga Codeine. Fungsi yang pertama aspirin dan paracetamol melegakan sakit dalam keadaan sedar. Aspirin dan paracetamol ni selalu kita sebut Panadol tu. Dan yang kedua Codeine melegakan sakit, rawatan batuk dan juga cirit birit. Codeine yang sebelah yang ada betul-betul ni. Manakala aspirin dan paracetamol ni gambar yang di sebelah kiri. Seterusnya, apakah cara penggunaan dan juga kesan sampingan? Cara penggunaan, poin yang pertama tu, perlu diambil mengikut preskripsi doktor. Kita tak boleh ambil sesuka hati, kena betul dos yang betul. Yang kedua, kesan sampingannya, aspirin bersifat asid, jadi tidak sesuai bagi pesakit gastrik atau kanak-kanak kerana dapat menyebabkan ulcer perut. Jadi kalau kanak-kanak kebiasaannya doktor akan bagi paracetamol, bukan aspirin, sebab dia bersifat asid, tidak sesuai. Yang ketiga, paracetamol melebihi dos menyebabkan kerosakan hati. Dan yang keempat, Codeine menyebabkan seseorang mengantuk. Codeine selalu menyebab batuk. Jadi kalau kita minum ubat batuk pun selalunya memang kita akan mengantuk. Yang kedua, jenis yang kedua anti-mikrob. Contoh, kita ada terbagi pada 3 ni, antibiotik, antiseptik dan disinfektan. Antibiotik contoh dia penicillin dan streptomycin. Antiseptik, hidrogen peroxide, iodin dan asid borik. Yang ketiga, disinfektan, alkohol dan formaldehyde. Fungsi yang pertama, antibiotik. Antibiotik membunuh atau merencatkan pertumbuhan bakteria. Yang kedua, antiseptik digunakan di bahagian luar badan sahaja. Dan yang ketiga, disinfektan. Kalau ubat disinfektan ni musnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan juga sistem peparitan. Penggunaan dan juga kesan sampingan. Cara penggunaan yang pertama, antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dibunuh. Jika tidak, kenapa? Jika tidak, bakteria menjadi imun kepada antibiotik dan penyakit akan berulang semula. Maksud dalam badan kita tu, kalau kita tak habiskan antibiotik, jadi bakteria tu masih ada. So bakteria tu akan jadi imun dan penyakit yang kita tu akan berulang semula. Yang kedua, antiseptik hanya disapu pada bahagian luaran saja dan tidak dimakan. Kalau tengok contoh sebelum ni tadi, antiseptik tu dalam tu ada iodin. Iodin, kalau tengok gambar yang sebelah kiri tu, ada warna kuning tu iodin. Jadi kita akan, ni selalunya iodin kita guna masa mencuci luka. So itu adalah antiseptik. Sebenarnya dia nak bunuhlah bakteria dan sebagainya. Tak ada masuk dalam darah kita. Itu nombor 2. Last sekali nombor 3, alahan dapat membawa maut. Pesakit dengan alahan penicillin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. Itu nombor 3. Seterusnya kita akan pergi ke jenis yang ketiga, ubat moden yang ketiga, ubat psikotik. Psiko berkaitan dengan emosi, dengan mental kita. Contoh ubatnya, yang pertama haloperidol, yang kedua chlorpromazine dan yang ketiga clozapine. Fungsi merawat psikosis. Psikosis ialah gejala penyakit mental menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Kadang-kadang kita panggil halusinasi.
Itu psikosis. Tapi dia bukan, jangan salah faham, dia bukan gila dan sebagainya. Jangan salah faham. Maksudnya gejala penyakit mental ni. Macam sekarang ni pun, kalau kita tengok ramai yang stres. Jadi, jangan, contohlah kawan kita ni ada senyap kan, tiba-tiba senyap. Ataupun murung, nampak tak ceria. Kita ni kena bantu. Sebab stres ni bahaya. Bahaya. Dan ramai yang sekarang ni yang mengalami masalah stres. Okay, cara penggunaan dan kesan sampingan. Yang pertama diambil atas preskripsi doktor. Yang kedua mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal. Ini kalau terlebih dos lah, tidak terkawal. Diambil melebihi apa yang doktor sarankan, dia boleh menyebabkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal. Dan yang ketiga mengakibatkan kejang dan juga menggeletar. Seterusnya nombor 4. Jenis yang keempat, anti-alergi. Contoh antihistamin, dia fungsi dapat melegakan hidung berair dan juga kegatalan. Alergi ni dia tak tahan kan dengan something lah, dia Allah. Kesan sampingan dan cara penggunaan. Yang pertama diambil atas preskripsi doktor. Nombor 2 mengantuk. Kalau kita makan tu dia akan rasa mengantuk. Nombor 3, ubat-ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil pada dos yang tinggi. Last sekali kita ada corticosteroid. Contoh betamethasone valerate atau prednisolone. Fungsi memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang. Nombor 2, mengurangkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal dan tindak balas alergi, asma serta arthritis. Ni siapa yang ada alahan teruk. Sama ada, selalunya kita ada yang alah makanan laut, dia alah kepada habuk. Jadi, ini mungkin disarankan oleh doktor. Cara penggunaan, wajiblah mesti ambil atas preskripsi doktor. Nombor 2, pengambilan jangka panjang akan menyebabkan muka sembab, tekanan darah tinggi dan juga meningkatkan kandungan gula dalam darah. Jadi kena hati-hati sekiranya kita makan ubat, perlu ambil tahulah, perlu betul cara makan kita dan juga kuantiti yang kita perlu ambil. Selesai 5 jenis ubat moden. Seterusnya keberkesanan dan penyalahgunaan ubat. Ubat perlu diambil dengan dos yang betul dan terkawal. Tak boleh ambil suka hati, tak boleh sesuka hati. Saya alergi, kena pakai ubat yang ini, ubat yang itu. Bahaya. So kita kena jumpa doktor, ambil nasihat doktor. Doktor sarankan ubat tu, itulah yang kita kena ambil. Ubat perlu diambil dengan dos yang betul dan terkawal. Kenapa? Ni antaralah, mungkin banyak lagi kesan yang lain. Ni antara kesannya. Pengambilan ubat tradisional berasaskan herba berisiko mendapat masalah hati dan kegagalan buah pinggang. Ni yang jenis herba ni, kadang-kadang kuantiti dia mungkin tak sesuai dengan kita. Jadi dia boleh menyebabkan kegagalan fungsi hati dan juga kegagalan buah pinggang. Mungkin buah pinggang kita tak boleh nak tapis apa kandungannya dalam ubat herba tu. Tu yang boleh menyebabkan kita punya buah pinggang akan rosak. Dan yang kedua, pengambilan Codena. Codena ni ubat moden. Jadi Codena boleh menyebabkan ketagihan. Codena tadi dalam kategori ubat analgesik. Codena ni macam ubat batuk. Jadi suka cikgu nasihatkan di sini, jangan sesuka hati kita ambil ubat. Kita utamanya ubat ni kita tak tahu keberkesanannya, kita tak tahu dia punya dos macam mana. Jadi bagaimana sekalipun memang kena rujuk kepada doktor. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.